Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masih dalam bab 7 ketaksamaan linear. Okey, ini adalah sambungan daripada topik kita yang lalu. Okey, untuk hari ini objektif kita adalah sambungan sifat-sifat ketaksamaan, seterusnya membentuk ketaksamaan linear berdasarkan situasi dan menyelesaikan ketaksamaan linear. Okey, kita lihat yang pertama, operasi asas aritmetik yang melibatkan ketaksamaan. Okey, jika operasi tambah atau tolak, kita tambahkan dengan nombor positif. Okey, tanda ketaksamaan tidak berubah. A kurang daripada B, jika ditambahkan dengan C, okey, di sebelah kanan pun kita tambah juga dengan C, maka tanda ketaksamaannya masih sama. Begitu juga untuk tolak nombor positif, tanda ketaksamaan masih sama. Dan tambah nombor negatif, tanda ketaksamaan masih sama. Begitu juga untuk tolak nombor negatif. Jadi kesimpulannya, untuk operasi tambah atau tolak, tanda ketaksamaan tidak akan berubah. Okey, next. Operasi darab atau bahagi. Jika kita darab suatu nombor dalam ketaksamaan dengan nombor positif, kita akan tanda ketaksamaan juga tidak akan berubah. Begitu juga untuk operasi bahagi nombor positif. Okey, sekarang kita akan lihat bagaimana pula jika operasi darab atau bahagi dengan nombor negatif. Okey, di sini kita akan lihat simbol ketaksamaan akan disongsangkan. Apabila A kurang daripada B, kemudian A darab dengan suatu nombor negatif, negatif C, maka simbol ketaksamaannya akan berubah. Kurang akan jadi lebih besar. Next, begitu juga untuk operasi bahagi nombor negatif. A kurang daripada B, A dibahagikan dengan suatu nombor negatif C, B juga dibahagi dengan suatu nombor negatif C, tanda ketaksamaan akan berubah. Kurang menjadi lebih besar. Okey, seterusnya kita lihat songsangan terhadap penambahan. Okey, untuk operasi darab negatif 1. Jika A kurang daripada B, kemudian kedua-dua belah kita darabkan dengan negatif 1. A menjadi negatif A, B menjadi negatif B, simbol ketaksamaan juga akan disongsangkan. Okey, next kita tengok songsangan terhadap pendaraban. Songsangan terhadap pendaraban berlaku jika terdapat operasi salingan. A kurang daripada B, maka 1 per A kita buat salingan. Simbolnya berubah daripada kurang menjadi lebih besar 1 per B. Sebagai contoh, jika 2 kurang daripada 6, bermaksud 1 per 2 adalah lebih besar daripada 6. Di sini juga berlaku simbol ketaksamaan disongsangkan. Okey, sekarang kita cuba jawab latihan untuk yang kita belajar tadi. Operasi aritmetik melibatkan ketaksamaan. Okey, kita lihat contoh. 3 adalah kurang daripada 5. Okey, kemudian apabila kita tambah dengan suatu nombor, okey, tanda ketaksamaan tidak akan berubah. Masih tanda tolak. Apabila kita tolak dengan suatu nombor yang sama di kedua-dua belah ketaksamaan, tanda ketaksamaan tidak akan berubah. Tadi cikgu dah sebut untuk operasi tambah atau tolak, tanda ketaksamaan tidak akan berubah. Jadi di sini negatif 6, 10. Negatif 6 adalah kurang daripada 10, maka simbolnya masih sama jika kita buat operasi tambah dengan nombor yang sama ataupun tolak dengan nombor yang sama di kedua-dua belah ketaksamaan. Okey, begitu juga untuk operasi darab dan bahagi. Darab dan bahagi adalah untuk nombor darab atau bahagi nombor positif. Okey, pastikan nombornya positif. Okey, jika nombor positif, tanda ketaksamaan juga tidak akan berubah. Sebagai contoh, 6 adalah kurang daripada 3. Okey, apabila 6 darabkan dengan suatu nombor yang sama di kedua-dua ketaksamaan,
Maaf ya, sini 6 adalah lebih besar daripada 3. Okey, apabila darabkan dengan suatu nombor, tanda ketaksamaan tidak akan berubah. Begitu juga untuk bahagi. Okey, sekarang kita lihat dekat mana yang akan berlaku perubahan. Okey, apabila kita darab atau bahagi dengan suatu nombor negatif. Okey, sebagai contoh, negatif 20 adalah kurang daripada 15. Okey, apabila negatif 20 darab dengan negatif 5. Okey, negatif 5 adalah suatu nombor negatif. Jadi, simbol ketaksamaan akan berubah. Jika asalnya tandanya adalah kurang, dia akan berubah menjadi lebih besar. Begitu juga bila kita bahagi dengan nombor negatif, simbol pun akan berubah menjadi lebih besar. Okey, seterusnya, jika ini adalah untuk songsangan terhadap penambahan, iaitu apabila kita darab dengan suatu nombor negatif. Jika 7 lebih besar daripada 5, okay, kemudian apabila darabkan dengan suatu nombor negatif, 7 menjadi negatif 7, 5 menjadi negatif 5, jadi simbol ketaksamaan juga akan berubah. Jika di sini lebih besar, kemudian benda berubah menjadi kurang. Okay, next, ini adalah songsangan terhadap pendaraban, iaitu apabila 7 lebih besar daripada 5, kemudian kita buat salingan 1/7 adalah kurang daripada 1/5. Asalnya adalah lebih besar, kemudian apabila kita buat operasi salingan menjadi kurang daripada. Okey, sekarang kita sambung ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, bagaimana kita nak membentuk ketaksamaan linear? Okey, sebagai contoh, Pak Samad ialah seorang pembuat gasing uri di Kelantan. Masa T hari yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing uri kurang daripada 42 hari. Apabila perkataan, kita berjumpa perkataan kurang daripada, jadi kita gunakan simbol kurang. Okay, tadi dia beri masanya adalah T hari, jadi kita wakilkan masa tu dengan huruf T. Jadi T kurang daripada 42. Jadi tak perlu tuliskan hari ke, masa ke. Kita gunakan simbol sahaja, iaitu T kurang daripada 42. Okay, di sini ada beberapa key point atau keyword untuk kita mengenal pasti penggunaan simbol-simbol. Okay, jika ayatnya dalam suatu situasi sekurang-kurangnya, jadi kita guna simbol lebih besar atau sama dengan. Jika kita jumpa ayat tidak kurang daripada, kita guna simbol yang sama. Ataupun minimum. Okey, bagaimana pula kalau kita nak gunakan simbol kurang atau sama dengan? Okey, apabila kita jumpa perkataan-perkataan seperti selebih-lebihnya, tidak lebih daripada, dan juga maksimum. Okey, perkara-perkara ni mesti awak semua kena hafal. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana menyelesaikan ketaksamaan linear. Okey, untuk menyelesaikan ketaksamaan linear, caranya sama macam kita buat penyelesaian persamaan linear. Cuma bezanya dekat sini simbol kurang. Okey, ini simbol lebih besar atau sama dengan. Okey, kalau dalam persamaan kita gunakan simbol sama dengan. Okey, untuk selesaikan, kita tengok contoh kat sini. X kurang daripada 4, X tolak 4 kurang daripada 7. Okey, jadi untuk selesaikan, kita akan pindahkan 4 ke sebelah kanan persamaan. Okey, bila tolak 4, pindah jadi tambah 4. Okey, sekarang kita cuba jawab untuk soalan 1. X tolak 5 kurang daripada 12. Okey, kita akan tinggalkan X sahaja di sebelah kiri. Okey, jadi tolak 5 pindah akan jadi, sini tolak pindah jadi tambah. Maka 12 tambah 5. Maka jawapan akhir X kurang daripada berapa? Okey, sama juga nombor 2. Okey, untuk nombor 3, kita perhatikan ini adalah tambah 3. Okey, bila tambah 3, bila kita pindah akan jadi tolak. Jadi X lebih besar daripada 9 tolak 3. Okey, maka jawapan akhir X lebih besar daripada apa? Okey, cuba selesaikan. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, yang ini melibatkan
menggunakan operasi darab. Darab. Okay, 8X. Bila kita sini ada operasi darab. Okay, 8 ni bila kita pindah akan jadi bahagi. Okay, jadi X kurang atau sama dengan 16 bahagi 8. Okay, kemudian kita bahagikan 16 bahagi 8 dapat berapa nilainya. Okay, jadi cikgu nak jawab, awak jawab latihan sehingga soalan 1 hingga 6 sahaja. Okay, untuk yang seterusnya cikgu akan ajar dalam kelas akan datang. Okay, terima kasih semua dan Assalamualaikum.